saya bersetuju dengan Tan Sri tadi. Sebagai aktivis UMNO hampir 52 tahun dalam UMNO ni, saya lihat UMNO ni mengamalkan dalam istilahnya demokrasi sentralism. Demokrasi berpusat. Bukan dia ambil suara akar umbi. Contohlah, waktu saya 4 tahun daripada 2016, 15 menulis, menegur Najib Razak masa itu Presiden UMNO, sekali dia tak pernah panggil saya. Kan? Dan hari ini saya dok hayun Zaid Amidi pun tak panggil. Sebab mereka anggap bahawa mereka ini berkuasa. Ahli UMNO ni, pada pemimpin UMNO yang di atas ni, mereka anggap semuanya macam sampah. Tak ada memberikan sumbangan kepada parti, gerak kerja dan sebagainya. Pada mereka, itu bukan masalah penting. Contoh, perkara yang baru dibuat minggu lepas, iaitu pindaan perlembagaan. Pindaan perlembagaan ini satu perkara besar. Dasar itu perlu dibawa oleh akar rumbi, cawangan dan bahagian. Dibahaskan di kalangan ahli-ahli, setuju atau tidak setuju. Tiba-tiba Majlis Kerja Tertinggi buat pindaan. Bagi tahu bahawa Majlis Kerja Tertinggi akan ada pemilihan 5 tahun sekali. Jadi macam manalah kalau berlaku lagi perkara yang sama, kita pemilihan 2018, kita pilih dia jadi Presiden UMNO, lepas itu dia didakwa di mahkamah, kemudian itu dia punya jawapan, saya boleh pegang jawatan di dalam UMNO, tidak perlu letak jawatan, kerana dulu mana-mana pemimpin UMNO yang didakwa di mahkamah kerana letak jawatan. Sebab kita kerajaan, didakwa oleh kerajaan, kerajaan UMNO. Sekarang ini kita didakwa oleh parti kerajaan yang lain yang bukan kita. Maka ia orang ada motif politik, bukan kerana nak menterah rasuah saya, pencuri, perompak, penyamun saya di dalam waktu saya bekerja menjadi Perdana Menteri atau Timbalan Perdana Menteri. Itu sebab mereka kekal sekarang ini atas alasan bodoh mereka di dalam keputusan mereka untuk nak mengekalkan Presiden dan berapa orang lagi macam Haji Rahim apa semua ni yang telah didakwa di mahkamah kekal jawatan. Wahal 2009 dah diputuskan. Tak ada ayat di situ disebut jika Presiden UMNO atau pemimpin UMNO dituduh di waktu kita tidak kerajaan lagi, dia boleh memegang jawatan. Tak ada. Jadi masalahnya UMNO sekarang ini, dari segi teorinya, dia kehilangan identiti. Wajah sebenar UMNO ni zaman saya duduk dulu, dah tak ada lagi. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi ni tak ada. Pemimpin UMNO sekarang, kalau kita beri pandangan, kita bercakap depan dia, dia tak nak dengar. Dia tidak akan tanya. Saya pernah berdepan dengan almarhum Tun Razak. Saya pernah berdepan dengan Hussein On, dan juga sebahagian dengan Dr. Mahathir. Mereka nak dengar. Mereka berbahas dengan kita. Yang dahsyatnya tu Tun Razak. Kita anak muda umur 25 tahun dia layan. Dia jumpa segarang-garang Hussein On, Tan Sri. Saya ambil tahulah orang lihat dia ni garang. Serius. Dia layan anak muda. Kita duduk cakap, dia jawab. Kita soal, dia jawab. Jadi masalah pemimpin sekarang, dia jaga kelompok yang berjawatan. Yang ada jawatan, itulah yang dia nak dengar. Yang akar rumbi ni, kami ni macam tentera lah. Kalaulah Tan Sri Syed Hamid dia pernah jadi Menteri Pertahanan, kalaulah markas di Mindef tu, Melaya Koman zaman saya dulu dipanggil, tak terima maklumat-maklumat platoon yang 35 orang tu yang masuk dalam hutan tu, yang nak pergi cari musuh tu, kemudian dihantar semboyannya ke Kementerian Pertahanan, tak didengar
tak diproses maklumat itu, kita semua ni dah lama mati dah. Wah, jadi dalam UMNO ni dia tak mau dengar apa masalah akar umbi. Saya ketua UMNO Cawangan. Contohnya sekarang ni, baik pemuda UMNO, kenapa tak pergi berdialog dengan Kementerian Perdagangan dalam negeri soal harga barang naik? Rakyat marah dalam media sosial, dibalun terus terang terhadap masalah harga barang naik. Masalah ayam pun pemuda UMNO tak ada telur. Untuk nak memperjuangkannya, buat diam sahaja. Seolah-olah ini semua kerja Ismail Sabri selaku Perdana Menteri. Ismail Sabri perlu backup kita. Takkan semua kerja Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri nak buat kerja. Pemuda UMNO perlu bergerak. UMNO perlu bergerak. Presiden kena bercakap terhadap isu-isu. Tapi macam mana Presiden UMNO nak bercakap? Dia pun tak ada maklumat. Mungkin barang dapur dia pun dia tak beli. Dia tak pergi pasar raya. Dia tak pergi supermarket. Jadi inilah gap yang berlaku dalam UMNO. Dan rakyat melihat pemimpin-pemimpin UMNO ni sekarang ni imej korup. Imej rasuah. Mengkayakan diri dan sebagainya. Jadi inilah yang isu yang kita nak kena betulkan pandangan rakyat, persepsi rakyat. Jadi menjelang 76 tahun ini, UMNO bukan boleh menang. Saya dah saudara Anwar berapa kali. Saya di mana-mana saya cakap. Kalau berlaku pilihan raya masa terdekat ini, UMNO akan kalah teruk. Dia kata kenapa kalah teruk? Mudah. Kalau kita dalam kerajaan pun, kita kalah teruk. Ini, kita bukan kerajaan. Kerajaan ni kain campuran. Kalau berlaku kali ini 1 lawan 1. Mereka waktu pilihan raya 2018, mereka ada 124 sebelum mereka lompat-lompat ni. 124 itu mereka berunding untuk bertanding tanpa 3 corner, 3 penjuru, UMNO lawan 1-1. Kata contohnya lah, Parti Bersatu, dia ada 12. Ataupun dah lompat kira 36. 36 kursi ni, parti lain tak lawan. Parti Bersatu lawan. DP 40. Parti lain tak lawan. PKR 50. Dia tak ada orang nak lawan. Jadi, UMNO mana datangnya undi untuk nak menyokong UMNO ini? Sebab UMNO ni hanya ada 4 orang saja. UMNO, MCA, MIC, Tah Parti Sabah 1 tak salah saya. Parti yang tak ada pengaruh, Parti Cinta Malaysia, ada 5 orang. Tapi yang kita nak lawan ni 14 orang. Parti yang bergabung itu. Boleh 5 orang nak pukul 14 orang tu. Pukul akal pun kita tak boleh terima. Dari itu, UMNO dalam 76 ini tegakkan jati diri. Jangan sebut istiqamah. Awak punya diri sendiri istiqamah ke tidak? Apa benda kamu tanda? Orang sekarang, kita UMNO ni, kita syok. Kita menang di Melaka. Kita menang di Johor. Cuba tanya diri sendirilah. Buat jawapan. Kenapa kita kalah di Sabah? Kalau kita kuat di Melaka, kuat di Johor. Sebab masa di Sabah, Perdana Menterinya daripada Bersatu. Presidennya dah PBN. Di Melaka, Perdana Menterinya dah bertukar kepada UMNO. Di Johor, Perdana Menterinya dah bertukar kepada UMNO. Kalau esok pemilihan bulan 12 ni, tiba-tiba orang UMNO tolak Ismail Sabri, dia masih lagi Perdana Menteri, maka apa nak jadi? Patutnya Zahid Hamidi dah cakap awal-awal demi kepentingan UMNO, saya akan melepaskan jawatan dan bakal presiden ialah Perdana Menteri kita, Datuk Seri Ismail Sabri. Kan senang. Tak payah menjadi puak-puak dalam UMNO, kabilah-kabilah dalam UMNO ni. Yang menjadi masalah sekarang, orang yang ada masalah bila masa nak jaga kepentingan UMNO dengan turun naik mahkamah ni. Pertama pula sekarang ni 40 bulan ambil duit daripada satu syarikat
yang saya tahu, saya tak siapa yang punya. Kemudian sebut untuk UMNO, saya jadi sebahagian 7 tahun. Daripada tahun 2001, balik pada 2 sampai 2006, 5 tahun, kerana saya balik jadi sekretari 2010 sampai 2012, selama 7 tahun, saya tengok akaun UMNO ni, tak ada individu bagi duit. Baik siapa Presiden ke timbalan Presiden, tak ada. Yang masuk ke dalam akaun tu sebab dalam isu YNDB, saya selamat. Kerana apabila Datuk Najib nak bagi cek ke atas nama saya tolak. Saya kata kena tulis nama Nasional, sebab saya ada akaun Barisan Nasional. UMNO Cawangan Bahagian pun ada akaun tulis nama akaun tu. Saya tak ambil pun. Atas nama peribadi. Kalau saya nanya apa-apa, dia kengkeng lah. Jadi masalahnya sekarang ni Saudara Anwar, ialah UMNO ni memang ditolak oleh rakyat jika perubahan kepimpinan tidak berlaku. Ini saya tahu sangat. Kerana saya berada di bawah-bawah. Dan kena ingat, 28,000 ahli UMNO ni, berapa orang yang bekerja? Berapa orang yang ada dalam cawangan masing-masing? Mana dia? Itu yang masalah. Awak beritahu saya, dia kata dalam bandar tunas saya saja ada data berapa orang pengundi. Sekarang ni senang saja Saudara Anwar, you pergi tanya ke orang yang berlagak jadi ketua cawangan. You ketua cawangan, you jaga berapa orang pengundi berapa you jaga? Kalau dia boleh jawab on the spot, mana dia bekerja. Macam saya hanya sekadar jaga 1,536 orang ya. Walaupun pengundi Badar Tun Razak 100,000 lebih. Itu hal dia orang. Saya jaga dalam PDM dan cawangan saya terlibat untuk berkempen, mempengaruhi, mencari sokongan kepada lebih kurang 100,536. Saya boleh deliver setakat 800. Setakat hari ini 800 orang ada dalam tangan. Yang tak dikesan 300 orang yang tengah dicari lagi. Inilah contoh-contoh. Nak menghadapi pilihan raya, cawangan dah bekerja. Tak bagi fulus, tak bekerja. Nak berkorban wang sendiri, tak bekerja. Ada sebab waktu saya jadi sekretari UMNO dulu, bagian, kalau ketua cawangan datang jemput saya, cakap dengan saya mana boleh buat Cik Darin ni ada duit, saya susah. Nak hidup pun, nak makan pun susah. Saya punya ayat mudah saja Saudara Anwar. Kau begitu jadi ketua cawangan, kau punya hidup pun tak selesai lagi. Kau punya masalah tak selesai, kau nak jadi ketua UMNO. Sebab kau nak jadi ketua UMNO kerana boleh dapat dedak. Kalau aku pilihan raya, mereka ni yang akan ambil duit, tak pernah bagi tahu kat cawangan berapa dapat. Jadi mereka menggunakan UMNO itu sebagai sumber kehidupan dia. Ini satu masalah dalam UMNO. Kebilangan besar peringkat di cawangan dan juga bahagian ialah menjadikan UMNO sebagai sumber pendapatan nafkah untuk tanggung keluarga dia. Dia tak mau bekerja, berusaha tak ada. Jadi inilah jadi masalah.